Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Nur Azhar-Anim binti Syed Nur Azlan dan pada hari ini saya akan membentangkan idea cerpen saya. Dalam slide ini, terdapat dua bahagian iaitu bahagian berteminda dan juga bahagian papan cerita. Baiklah, untuk bahagian berteminda ni terdapat 5 bahagian iaitu sinopsis, teknik penceritaan, watak, plot dan juga latar tempat. Dan dalam slide ini juga terdapat tajuk cerpen saya iaitu Dilema Aku. Baiklah, untuk sinopsis cerita ini, cerita Dilema Aku ni berkisahkan tentang watak utama iaitu Salina yang baru saja menamatkan pelajaran di matrikulasi dan sedang menunggu keputusan untuk menyambung pelajaran ke sarjana muda. Tapi bila dah dapat keputusan yang ditunggu-tunggu tu, berlaku pertelingkahan besar antara diri Salina dan juga emaknya kerana ibunya tidak mempersetujui keputusan yang diambil. Mak Salina berpendapat bahawa jurusan biologi marine ini tidak sesuai untuk perempuan seperti Salina. Dan yang kedua pula ialah jurusan ini susah untuk mendapat peluang pekerjaan. Sebab itulah Mak Salina ni dia tak setuju dengan keputusan Salina untuk sambung pelajaran dalam sarjana muda sains biologi marine. Jadi dalam cerpen ini dia akan menceritakan macam mana perjalanan Salina dan apakah pilihan Salina, sama ada dia akan mengikut kehendak hati dia iaitu memilih biologi marine ataupun dia akan terima keputusan ibu dia kerana restu ibu lebih penting. Jadi teknik penceritaan yang digunakan dalam cerpen ini terdapat 5 iaitu monolog, dialog, pemberian imbas kembali dan imbas muka. Dan untuk watak pula terdapat beberapa watak utama iaitu Salina atau nama penuhnya Siti Salina, mak kepada Salina, ayah kepada Salina, kakak kepada Salina, makcik Tipah merupakan adik-beradik mak Salina dan Mimi Aisyah. Mimi Aisyah adalah watak yang akan ditunjukkan di peringkat penguraian cerita. Terdapat 5 latar tempat dalam cerpen ini iaitu rumah, bilik tidur Salina, ruang tamu, kenduri makcik Tipah dan bilik di hostel. Jadi untuk plot pula terdapat 3 bahagian plot iaitu permulaan cerita, perkembangan cerita dan perakhiran cerita. Permulaan cerita bermula apabila Salina baru saja menerima keputusan UBU dan terus menunjukkan kepada mak. Namun serta-merta mak tidak setuju dengan pilihan Salina, tapi Salina tetap dengan pendiriannya hingga menyebabkan pertelingkahan besar berlaku. Bahagian perkembangan cerita bermula apabila Salina menceritakan tentang situasinya kepada kakak. Kemudian, kakak memberi cadangan bagaimana untuk meyakinkan mak dalam menerima keputusan Salina untuk melanjutkan pelajaran dalam jurusan biologi marine. Kemudian, untuk pengakhiran cerita pula, Salina kini sudah di tahun akhir pengajiannya dalam bidang sarjana muda biologi marine dan sedang menyiapkan kertas kerja projek tahun akhirnya. Tiba-tiba memori lama terlintas. Kiranya, pertelingkahan yang berlaku antara Salina dan mak ni berlaku di masa lalu. Kemudian, kita masuk pula kepada papan cerita. Untuk permulaan cerita ni melibatkan 3 watak iaitu Salina, mak dan ayah dan teknik penceritaan yang akan digunakan ialah dialog, pemberian, monolog. Untuk latar tempat pula, plot ini akan berlaku di ruang tamu dan bilik Salina. Jadi, apa yang berlaku? Cerita ni bermula dengan dialog ibu yang lantang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Salina. Kemudian Salina cuba membalas dengan mempertahankan keputusannya. Tapi dicop pula sebagai anak derhaka oleh mak. Ayah juga berada di situ, tapi ayah di situ untuk menenangkan keadaan kerana dia tahu anaknya Salina ni mempunyai badan yang sama dengan maknya. Jadi ayah memilih untuk tidak berpihak kepada mana-mana untuk tidak mengaduhkan lagi keadaan. Baiklah, untuk perkembangan cerita pula melibatkan 2 watak iaitu Salina dan kakak. Teknik penceritaan yang digunakan, dialog, pemberian dan monolog. Perkembangan cerita berlaku di bilik Salina. Jadi, apa yang berlaku? Setelah puas menangis selepas pertelingkahannya dengan mak, Salina tidur untuk melarikan diri dari realiti. Namun tiba-tiba bunyi panggilan dari telefon iaitu panggilan dari kakaknya. Jadi, bila Salina dapat telefon daripada kakaknya, dia terus terfikir, kata mak sebenarnya yang suruh kakak telefon dia untuk minta Salina ubah fikiran. Tapi sebenarnya ayah yang minta kakak untuk hubungi Salina. Jadi apa yang kakak buat ialah kakak dengar dulu cerita daripada Salina, kenapa Salina ingin sangat untuk menyambung pelajaran dalam sarjana yang dipilih tu, dan akhirnya kakak bersetuju untuk menyokong Salina dengan cara kakak memberi nasihat bagaimana untuk meyakinkan mak. Jadi untuk pengakhiran cerita pula, watak yang terlibat ialah Salina,
Teknik penceritaan yang terlibat ialah pemberian monolog, imbas kembali dan imbas muka. Dan situasi ini berlaku di dalam bilik di hostel Sarina. Sarina tersedar kembali dari lamunannya, jauh hingga terimbas memori lamanya ketika menerima keputusan untuk melanjutkan pelajaran. Jadi sebenarnya apa yang berlaku dalam cerita ini, pertelingkahan yang berlaku antara Mak dan Sarina telah pun berlaku di masa lalu. Ia hanyalah sekadar imbas kembali. Kemudian, laporan projek tahun akhir Sarina yang terpapar di skrin komputer ribanya ditatap dengan perasaan yang bercampur bau. Jadi, akhirnya Sarina dapat melanjutkan pelajaran dalam jurusan Sains Biologi Marin. Namun, perasaan dia bercampur bau ketika itu sebab pertamanya Sarina gembira kerana akhirnya cita-citanya bakal tercapai iaitu menjadi pakar konservasi. Kedua, Sarina berasa agak sedih mengenangkan memori sepanjang proses untuk mendapatkan sebelum ijazah yang diinginkan tu. Dan ketiga pula, Sarina berasa agak teruja membayangkan masa depan yang bakal menanti dan perasaan terakhir yang Sarina rasakan ketika ini ialah perasaan takut jika tidak dapat menunaikan janji kepada Mak. Janji ini dibuat ketika Sarina cuba untuk meyakinkan Mak dalam membenarkan dia untuk mengambil jurusan Sains Biologi Marin. Baiklah, itu sahaja untuk paparan cerita saya. Sekian, terima kasih kerana mendengar.